Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan ke topik baru bagi pendidikan kesihatan, iaitu topik penyakit. Okay, bagi standard pembelajaran, di akhir pembelajaran ini, awak akan dapat menyatakan contoh, simptom dan tanda jangkitan penyakit seksual, membincangkan kepentingan pengesanan awal dan rawatan kepada pesakit jangkitan seksual, membincangkan kesan penyakit jangkitan seksual kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Yang keempat ialah mencana idea amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Okey. Penyakit jangkitan seksual ataupun sexual transmitted infections, STI, ialah penyakit yang merebak melalui perlakuan seks. STI ini berjangkit antara individu menerusi sentuhan seksual atau hubungan seks yang tak selamat, iaitu menerusi faraj, zakar, dubur atau seks oral. Pembawa bakteria seperti Neisseria, gonorrhea, chlamydia, trachomatis, treponema pallidum, Haemophilus druckeyi dan bakteria lain yang boleh menyebabkan individu dan pasangan mereka mendapat penyakit jangkitan seksual seperti chlamydia, gonorrhea, herpes genital, syphilis, ketuat genital, hepatitis, human papillomavirus, HPV. Ini famous dalam kalangan perempuan, HIV dan AIDS. Okay, HIV ni biasanya kita akan kaitkan dengan AIDS. Okay. Macam awak nampak, penyakit-penyakit ni dia akan ambil daripada sempena nama virus yang menjadi punca lah kepada penyakit ni. Okey, zaman remaja merupakan zaman yang mempunyai keinginan untuk mengetahui anggota tubuh badan. Okey, keinginan terhadap aktiviti seksual turut menarik minat remaja tanpa mereka mengetahui akibat perbuatan mereka. Situasi ini menjerumuskan remaja kepada risiko penyakit kelamin selain kehamilan yang tak dirancang. Okey, ini adalah rupa-rupa ataupun bentuk-bentuk virus bagi penyakit-penyakit tadi. Kat sini ada treponema pallidum, ada virus HIV, lepas tu ada virus Neisseria gonorrhoeae. Okey, setiap virus ni dia ada berbeza ciri-ciri, dia ada berbeza bentuk, dia ada beza identiti lah. Okey. Seterusnya, penyakit pertama, kita go through satu-satu, iaitu penyakit gonorrhea. Ialah penyakit jangkitan kelamin yang disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhoeae. Boleh berjangkit dari satu individu ke individu yang lain melalui hubungan seks vagina, dubur dan juga oral. Okey, gejala akan timbul 2 hingga 7 hari selepas terdedah kepada jangkitan. Okey, penyakit gonorrhea ni dia akan menyerang lelaki dan perempuan. Kalau lelaki, dia akan efek saluran kencing. Kalau perempuan, dia akan efek kawasan cervix. Okey, simptom dan gejala dia, pesakit akan rasa sakit ketika buang air kecil. Dia akan seterusnya, pesakit juga akan mengalami pengeluaran cecair berwarna kekuningan dari salur kencing. Yang kedua ialah penyakit chlamydia, iaitu penyakit yang mudah merebak melalui hubungan seks dengan pasangan yang dah dijangkiti. Berkeupayaan menyerang mangsa 4 kali ganda lebih kerap daripada penyakit gonorrhea. Maksud dekat sini, penyakit chlamydia ni adalah penyakit yang paling senang dijangkiti atau paling ramai orang yang kena. Okey, chlamydia ni akan terjadi kepada orang yang aktif dalam hubungan seksual, orang yang ada ramai pasangan, orang yang buat hubungan seksual tak guna protection. Protection ni macam kondom ataupun sebagainya. Okey, seterusnya ialah orang yang tukar-tukar pasangan dan seks luar tabii ataupun seks yang luar pada norma budaya dan juga agama, macam seks sesama jantina. Okey. Simptom dan gejala dia adalah akan berlaku pendarahan di antara kitaran haid serta sakit di bahagian abdomen. Ini bagi perempuan. Okey, seterusnya akan keluar cecair pada zakar ataupun faraj yang boleh dialami oleh kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan. Dan rasa pedih dan gatal semasa membuang air kecil. Yang ketiga ialah penyakit sifilis, iaitu penyakit yang disebabkan oleh virus spirochete. Okey, sejenis ulcer yang tak sakit tapi kemerahan boleh dilihat pada vagina, dubur, zakar dan juga mulut. Okey, disebarkan melalui hubungan seks secara oral, dubur, zakar dan
vagina. Okey, untuk penyakit sifilis ni dia juga boleh tersebar kepada bayi dalam kandungan. Kalau ibu dia tadi memang dah kena sifilis. Okey, cara dia tersebar adalah melalui uri. Okey. Selain tu dia juga boleh berjangkit melalui darah ataupun pendermaan darah. Okay, simptom dia ialah jika lambat dirawat, ruam akan timbul di bahagian badan, tapak tangan dan juga kaki. Bergejala seperti sukar jalan, buta, kebas dan akhirnya boleh bawa maut. Okay, simptom-simptom dia kat sini nampak macam mudah, nampak macam remeh kan, macam biasa. Tapi kita tak tahu sebenarnya dia silent killer. Sebab awareness pasal penyakit jangkitan seksual ni kurang dalam kalangan orang-orang kita. Jadi tahu-tahu je nanti dah sakit pergi klinik, tahu-tahu dah teruk, tahu-tahu dah stage 4. Okay, yang paling takut sekali tahu-tahu tinggal habiskan sisa-sisa umur yang ada. Okay. Untuk penyakit seterusnya ialah penyakit hepatitis B. Biasanya dikesan seawal 45 hari. Boleh berjangkit melalui sentuhan dengan cecair badan seperti air liur, air mani dan cecair faraj, melalui pemindahan darah atau darah yang dah tercemar, hubungan seksual atau melalui jarum suntikan yang dah tercemar. Okey. Hepatitis B ni dia boleh juga menyebabkan radang hati, dan virus dia tadi biasanya akan nama dia virus HBV. Okey. Untuk simptom dan juga gejala, pesakit akan rasa simptom hilang selera makan. Okey, ni bukan simptom lah, ni lebih kepada gejala. Hilang selera makan, loya, muntah, perut rasa tak selesa. Okey. Untuk simptom dia lah sakit-sakit sendi, ruam atau kekuningan di mata dan juga kulit. Okey, yang kelima ialah penyakit HIV. Okey, HIV ni famous lah, semua orang tahu. Okey. Tapi semua orang tahu HIV ni daripada dadah saja. Tapi HIV ni pun boleh disebabkan oleh hubungan seksual. Okey, penyakit serius yang disebabkan oleh virus HIV, human immunodeficiency virus. Okey, mudah dijangkiti HIV jika terdedah atau tersentuh dengan bendalai badan individu HIV yang positif seperti darah, cecair faraj, air mani dan juga susu ibu. Simptom dia ialah tanda dan gejala seperti terlalu lemah dan lesu, kerap demam panas, peluh pada waktu malam dan juga sakit period yang kronik. Okey, untuk pengesanan awal, pengesanan awal ni adalah penting supaya kita boleh menyelamatkan nyawa orang yang tak bersalah. Macam tadi, penyakit sifilis boleh berjangkit dari ibu kepada bayi kan. Okay, walaupun bayi tu tadi belum lahir, tetapi dalam kandungan dia dah kena penyakit STI ni tadi. Okey. Antara kebaikan dia adalah boleh menyelamatkan nyawa pesakit ataupun individu yang tak berdosa. Kesedaran awal dapat menyelamatkan nyawa seseorang, terutamanya jika mengidap penyakit seksual seperti HIV dan juga AIDS. Okey, yang kedua ialah mengelakkan pasangan yang sah daripada terkena jangkitan. Okay, apabila salah seorang pada pasangan mendapat penyakit kelamin, doktor pakar akan menyarankan hubungan kelamin yang selamat bagi kedua-dua pasangan. Okay. Biasanya orang takut nak pergi jumpa doktor sebab malu. Tapi doktor ni semua mereka akan bertanggungjawab lah untuk bagi awak nasihat, bagi advice ataupun bagi solution yang lain supaya benda ni tak tersebar. Yang ketiga ialah mengelakkan bayi dalam kandungan daripada dijangkiti penyakit STI. Ubat-ubatan yang sesuai dengan penyakit boleh mengelakkan bayi daripada dijangkiti penyakit STI. Ada beberapa kaedah rawatan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit jangkitan seksual, iaitu mengambil antibiotik ataupun antiviral yang diberikan oleh doktor pakar dan membuat pemeriksaan doktor secara berkala dan menjauhi daripada melakukan hubungan seks dengan pasangan yang dah dijangkiti. So, tapi kadang kita tahu siapa yang dah berjangkit, siapa yang tak, sebab kita tak aware kan pasal penyakit STI ni. Jadi eloknya
ditinggalkan teruslah, dijauhi terus. Okey. Okay, untuk info ekstra, dia juga penyakit jangkitan seksual yang boleh diubati dan pulih sepenuhnya. Namun ada juga penyakit yang tak boleh sembuh dengan sepenuhnya tapi boleh dikurangkan simptom seperti HIV dan juga AIDS dan juga herpes. Okay. Seterusnya kita pergi ke kesan penyakit jangkitan seksual. Kesan kepada individu, pesakit akan mengalami kerosakan otak, mata, sistem saraf, tulang dan juga sendi. Okay, yang kedua ialah jangkitan yang teruk akan menyebabkan kerosakan organ reproduktif yang boleh membawa kepada kemandulan. Wanita mengandung boleh menjangkiti bayi mereka semasa bersalin. Yang kedua ialah kesan kepada keluarga. Keluarga pesakit akan dipinggirkan dengan tanggapan bahawa pesakit mendapat penyakit kerana terlibat dalam aktiviti yang tak sihat. Okay, biasanya keluarga ni akan dituduh tak pandai jaga anak. Okay. Yang kedua, keluarga pesakit terpaksa mengeluarkan kos rawatan yang mahal untuk merawat pesakit yang menghadapi penyakit jangkitan seksual. Okay. Bagi pesakit yang dah didiagnose ataupun dah ada penyakit ni tadi, mereka akan selalu kena buat appointment dengan doktor, kena ambil ubat ataupun ada rawatan susulan lah secara berkala. So, kesemua tu dia akan melibatkan kos yang tinggi. Yang ketiga ialah seluruh ahli keluarga perlu berhati-hati jika terdapat pesakit yang menghidapi penyakit jangkitan seksual kerana penyakit ini mudah berjangkit, terutamanya melalui sentuhan serta berkongsi pakaian dan alatan. Okay, dekat sini pergaulan antara mungkin adik-beradik tu akan terbatas lah. Susah nak bergaul sebab benda ni mudah berjangkit antara satu sama lain. Okay. Kesan bagi masyarakat pula, masyarakat memandang serong terhadap penghidap penyakit jangkitan seksual. Okay, benda ni biasa dan untuk golongan-golongan orang yang kurang pendedahan tentang penyakit-penyakit STI ni, diorang akan rasa yang kena tu disebabkan perbuatan mereka. Ada juga orang yang terkena disebabkan tadi kan, contoh ada orang derma darah, terlepas pandang ke, tiba-tiba darah tu tercemar ataupun dijangkiti darah daripada pesakit-pesakit STI ni tadi, dia kan pula menjangkit orang yang menerima darah tu. Dah satu hal, dia pula dipersalahkan padahal bukan dia yang buat. Yang kedua ialah masyarakat takut mendekati pesakit jangkitan seksual seperti HIV dan juga AIDS akibat stigma masyarakat yang menganggap penyakit ni berpunca daripada gaya hidup yang tak sihat dan mudah berjangkit. Okey, yang terakhir untuk topik ni ialah amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Yang pertama, boleh melibatkan diri dalam aktiviti kesukanan dan rekreasi. Luangkan masa untuk beriadah bersama-sama rakan dan juga keluarga. Lakukan aktiviti luar yang anda suka. Rancang masa yang berkualiti untuk keluarga dan rakan. Yang kedua ialah melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, menyertai aktiviti sosial anjuran penduduk setempat. Yang ketiga, menjadikan aktiviti keagamaan sebagai rutin hidup. Menjadikan solat berjemaah sebagai rutin hidup. Menghadiri program kerohanian untuk mengenali erti kehidupan yang sebenar. Dan keempat ialah mengaplikasikan kemudahan media massa. Berperanan sebagai ejen penyampaian maklumat gaya hidup sihat dalam kalangan remaja. Aplikasi terkini seperti Instagram dan juga Twitter dapat menyebarkan maklumat secara lebih berkesan kerana media sosial ini dekat dengan remaja. Okey, kesimpulannya untuk topik kali ini, awareness ataupun pengetahuan tentang penyakit STI ini perlulah diambil peduli ataupun diambil peduli dengan lebih kerap ataupun dengan lebih beratlah sebab penyakit ni dia akan efek long term kesan long term lah kepada hidup kita. Okey, macam HIV tadi, kesan dia mungkin sikit-sikit je, tapi makin lama dia akan memusnahkan kita punya organ dalaman sebab HIV ni adalah penyakit yang memusnahkan sistem imun badan kita. Jadi benda ni selagi boleh dicegah dengan lebih awal, cegah.
lagi satu untuk yang Muslim, kita kena, okay, sebab tu kita ada uh, rules, kita ada ataupun ada peraturan-peraturan yang kita tak boleh buat sesuka hati. Macam hubungan seks sebelum nikah ni kan tak boleh. Jadi ini adalah antara kesan-kesan dia lah supaya dapat mengelakkan penyakit-penyakit yang macam ni. Okay. Apa-apa pun, apa-apa agama pun dia akan melarang penganut dia melakukan benda-benda yang boleh memudaratkan. Jadi selagi boleh elak, okay, ambil tahu dan juga sebarkan benda yang elok. Terutamanya dalam dalam bab-bab penyakit seksual ni lah. Okay, kita akan teruskan kepada bab seterusnya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.